Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ahmad bin Swarti, nombor matrik saya 1056. Okey, hari ini kumpulan saya akan membincangkan tajuk media cetak dan peranannya sebagai medium dakwah masa kini. Dalam Kamus Dewan pernah tertulis pada 2005, media cetak ialah alat atau saluran komunikasi yang berupa bahan cetakan atau terbitan objek fizikal seperti akhbar, buku, risalah, komik, majalah dan lain-lain. Media cetak juga merupakan media yang menyampaikan pesanan-pesanan dengan menggunakan kertas atau kain. Unsur-unsur utama media cetak ialah tulisan teks, gambar visual dan kedua-duanya. Media cetak adalah untuk pelbagai jenis media dakwah dan di sini ialah semua bahan cetakan digunakan untuk memuatkan dan menyampaikan mesej-mesej dakwah kepada masyarakat bagi sasaran dakwah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman Isudin bin Zulkifli, nombor matrik 1028. Baiklah, berdasarkan apa yang Arman telah terangkan, media cetak terbagi pada 4, iaitu buku, majalah, risalah dan juga akhbar atau surat khabar. Saya akan menerangkan berkenaan dengan buku. Buku merupakan kepingan helaian kertas yang bertulis yang diikat menjadi satu unit. Dalam sains kepustakaan, buku dikenali sebagai monograf untuk membezakannya dengan terbitan bersiri yang lain seperti majalah dan akhbar. Pada lazimnya, buku hanya merujuk kepada buku yang diterbit dan bukan sebarang kertas-kertas yang diikat. Pada zaman dahulu, penulisan bagi zaman dahulu tidaklah canggih seperti sekarang, di mana pada zaman sekarang kita mempunyai buku dan pada zaman dulu hanya tulis di atas batu. Jadi, semua penemuan sejarah berkenaan dengan asal-usul buku yang menanjurkan ini telah menjadikan buku-buku sekarang mudah dicetak dalam masa yang singkat, dijilid dengan kemas dan tersusun, malah menghasilkan suatu cetakan dan reka bentuk yang sangat berkualiti. Oleh itu, tidak hairanlah apabila pelbagai-bagai jenis buku yang diterbitkan bersilih ganti dengan reka bentuk yang semakin menarik. Di negara kita juga terdapat banyak penerbit buku yang muncul seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Maksudnya makin ramai lagi penulis buku pada zaman kini. Dan setiap penerbit buku berlumba-lumba untuk menghasilkan cetakan reka bentuk yang berkualiti dan terbaik untuk masyarakat. Antara penerbit yang terkenal saya boleh nyatakan adalah Hadi Fayad, di mana beliau telah menerbitkan pelbagai buku dakwah dan Islami, antaranya Azazil dan 2020, di mana dalam buku tersebut telah menceritakan sejarah-sejarah Islam dan juga Islam pada zaman akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Natasha Izzati binti Buda, nombor matrik saya 1001. Saya ingin menerangkan tentang majalah. Majalah merupakan kumpulan berita, artikel, cerita dan iklan yang dicetak dalam bentuk lembaran kertas berukuran kuarto atau folio. Pendapat lain pula mengatakan majalah ialah media cetak yang diterbitkan secara berkala, bukannya setiap hari, mesti bersampul atau setidak-tidaknya mempunyai kulit dan dirancang secara khusus. Peranan majalah pula, isu-isu yang diketengahkan ialah isu semasa tetapi tidak begitu penting untuk disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, media digunakan untuk menyampaikan maklumat secara bertema. Ketiga, mampu menyajikan informasi perbahasan daripada pelbagai sisi. Kelebihan majalah pula, dicetak dengan kertas yang berbeza, dengan surat dan berkualiti hingga mampu menampilkan gambar-gambar yang lebih menarik dan boleh disimpan dalam tempoh yang lama. Manakala kelemahan majalah pula, kesukaran untuk menemui pembaca yang berlainan latar belakang kerana harganya yang mahal. Majalah boleh dikategorikan kepada dua jenis, iaitu unit pengkhususan dan pengkhususan dalaman.
Unit pengkhususan. Majalah yang sasarannya pembacanya mempunyai minat tertentu, manakala pengkhususan dalaman, majalah yang berkaitan isu-isu umum yang mempunyai pembaca yang ramai serta menyediakan artikel dari pelbagai isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Fatimah binti Abdul Rashid. Nama matrik saya 1995. Saya akan bercakap tentang risalah. Risalah bermaksud karangan atau rencana ringkasan mengenai sesuatu perkara. Ianya merujuk kepada bahan-bahan edaran atau siaran. Tujuan risalah ialah memuatkan maklumat dan memberi penerangan tentang sesuatu perkara. Contohnya, produk, perkhidmatan, syarikat, sekolah, kemudahan umum dan juga kemudahan periklanan. Kebiasaannya, mereka dan peniaga menggunakan risalah untuk mempromosikan produk mereka. Risalah ini dihasilkan dengan menggunakan 3 kombinasi, iaitu yang pertama tipografi, kedua ilustrasi dan yang ketiga adalah reka letak. 3 kombinasi ini menghasilkan risalah yang menarik perhatian pelanggan. Risalah ini dibuat menggunakan sehelai kertas yang dilipat 2, 3 atau beberapa kali lipatan dan ditulis kepada kedua-dua sisi. Risalah ini ditulis secara ringkas, tepat dan maksud yang hendak disampaikan mudah difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira Nur Akidah Abdul Aziz, matrik nombor 1013. Hari ini saya akan menerangkan mengenai surat khabar. Surat khabar ialah kertas bercetak yang menyiarkan berita dan lain-lain. Pada abad yang ke-19 di Malaysia, surat khabar mula diperkembangkan. Surat khabar juga merupakan penerbitan berkala sama ada harian, mingguan atau bulanan. Antara topik yang ada di dalam surat khabar ialah seperti politik, jenayah, sukan, rencana atau bencana. Akhbar merupakan salah satu media yang menyalurkan kesedaran kebangsaan kepada masyarakat serta menyeru orang Melayu supaya bersatu padu. Terdapat juga akhbar untuk kaum muda seperti Al-Iman, Neraca dan Pengasuh. Manakala akhbar untuk kaum tua seperti akhbar Suara Benar yang bertujuan menyalurkan ideologi-ideologi mereka. Akhbar memainkan peranan yang penting terhadap masyarakat dalam menyampaikan maklumat yang berkaitan dengan politik, ekonomi, gaya hidup dan sebagainya. Terdapat 3 kategori surat khabar. Yang pertama ialah akhbar harian seperti Mingguan Malaysia, Berita Minggu, Kosmo Ahad, Metro Ahad, The Sunday Star and The Sunday Sun. Yang kedua ialah mengenai akhbar siasat, iaitu Harakah, Suara Keadilan, Buletin Rakyat, Era Baru, Watan dan I Love Islam. Yang ketiga mengenai akhbar perniagaan dan kewangan, iaitu Mingguan Editor dan The Edge. Baik, seperti penerangan-penerangan sahabat-sahabat saya sebelum ini, dapatlah saya huraikan bahawa media cetak ini adalah salah satu usaha yang terbaik untuk memberi dakwah kepada masyarakat sekeliling. Dalam media cetak ini juga anda boleh dapat pelbagai-bagai maklumat dan di mana anda perlu mengamalkannya untuk masa hadapan anda. Untuk dakwah, jangan sia-siakan dan jangan lepaskan peluang anda untuk mendapatkan segala maklumat melalui media cetak. Jadi, pentingnya media cetak dan pentingnya media massa.